Okay, stop still recording. Alright, okay. So tadi, okay. Setting. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi. Okay, para pelajar sekalian. Okay, apa khabar anda hari ini? Okay, cikgu harapkan semua orang dalam keadaan sihat sejahtera ya. Okay, sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, okay, mari kita mulakan dengan sesi energizer. Okay, sila lihat paparan skrin ni. Okay, boleh cikgu respon tak? Pelajar boleh nampak skrin sekarang? Nampak cikgu. Alright, okay, good. Okay, so sekarang ni, okay, cikgu ada satu trigger question. Okay, soalannya ialah, okay, sekiranya, okay, saya ialah Adiwira Teknologi Hijau. Okay, so sebabkan kamu telah membina kumpulan masing-masing, okay, berdasarkan watak Adiwira, okay, yang kamu pilih. Okay, bayangkan dalam situasi ini, okay, kamu ingin menyelamatkan dunia, okay, dari isu-isu sosio-saintifik, okay, dalam teknologi hijau. Jadi soalannya, okay, apakah misi anda untuk menyelamatkan dunia? Okay, boleh fikir dulu, okay, apa misi yang ingin kamu lakukan atau ingin kamu capai, okay, untuk menyelamatkan dunia? Okay, cikgu akan hantar link Mentimeter, so pelajar nanti boleh respon. Sekejap cikgu tutup. Okay, so ni okay, so kena tak boleh. So sekejap. Okay, sekejap tutup dulu. Tak boleh lah. Okay, boleh buka ni pautan Mentimeter tu yang cikgu bagi tu. Okay, saya. Okay, pelajar boleh masukkan kod yang diberikan. Okay, pelajar boleh bagi respon, okay, melalui Mentimeter. Okay, apa misi anda? Okay, masukkan kod 49443393.
Cikgu nak masukkan kod tu kat mana? Ada tak dia ada arahan tak masukkan kod tu? Bila apa ni? Bila dia cikgu bagi link tu. Ada Arahan tulisan dekat finish dalam ya, tu. cikgu. Apa dia? Ada Macam mana? tulisan finish kat situ. Kenapa finish ya? Kenapa jadi macam tu ya? Sekejap. Sekejap. Boleh screenshot tak dekat cikgu? Macam mana paparan dia keluar ya dekat pelajar punya screen tu? Boleh hantar dalam grup tak? Sebab cikgu tak boleh nampak sebagai apa ni? Sebagai orang yang jadi macam mana ya? Okay, finish. Okay. Ada something tak yang boleh kamu klik, kamu text dekat situ? Ada something tak yang boleh text dekat situ? Tak boleh cikgu. Tak boleh Okay, sekejap cikgu tengok sekejap. Sekejap. Okay, nanti kejap. Okay, kejap. Kenapa ya? Sekejap. Okay, sekejap Okay, kalau macam tu cikgu cuba try something yang lain. Sekejap kita tengok. Okay, kita try new presentation. Okay. Okay, sekejap cikgu tukar yang lain Okay, kita try open-ended. Okay, so okay. Saya ialah okay, so share. Okay, sekejap kita cuba pautan yang baru ni. Okay, cuba try masukkan yang baru ni pula. Okay. Okay, masukkan kod 68868181. Okay, apa cita-cita saya? Okay, cuba detailkan apa misi dia. Maksudnya, okay, bagi jawapan yang berkaitan dengan isu-isu sosio-saintifik. Berkaitan dengan isu pencemaran kan? Pencemaran apa? Itu salah satu contoh isu-isu sosio-saintifik dalam teknologi hijau. Apa masalah dunia yang ingin kamu selesaikan?
Okey, boleh hantar respon lagi? Okey, mengurangkan pencemaran asap kilang di dunia. Okey, lagi. Okey, boleh cikgu tunggu lagi respon pelajar-pelajar lain. Okey, mengurangkan penggunaan tenaga sumber tidak boleh diperbarui. Alright. Okey. Menguatkuasakan undang-undang. Okey, bila penguatkuasaan undang-undang oleh manusia tidak dapat menyelesaikan masalah sosio-saintifik, tiba masanya perlukan kuasa superpower. Yang boleh mengawal isu-isu sosio-saintifik dalam teknologi hijau. Memelihara alam sekitar dengan menanam lebih banyak pokok dan mengawal aktiviti pembalakan haram. Kamu kena letakkan situasi dalam bila kamu ada superpower. Apa kuasa yang ekstra, yang luar biasa yang kamu nak buat? Mengurangkan penggunaan kenderaan seperti kereta, motosikal dan lain-lain. Lagi. Cikgu boleh tunggu lagi dalam 3 minit lagi. Okey, respon lagi. Mengurangkan pembuangan sampah merata-rata dan mengamalkan recycle untuk sisa-sisa plastik yang semakin banyak. Bagus. Misi yang bagus. Mengurangkan penggunaan kenderaan. Mengurangkan penggunaan kenderaan. Ada banyak kita boleh kaitkan dengan isu sosio-saintifik, pencemaran udara, pencemaran air, pembuangan sisa-sisa toksik dalam sungai. Memaksimumkan ataupun mengoptimumkan penggunaan tenaga alternatif ataupun tenaga yang boleh diperbarui. Okey, 1 minit lagi. Memberi denda kepada orang yang mencemarkan air dengan sisa toksik dan pembelakan haram. Mengadakan program kita semula dan mewujudkan petrol tanpa pelambam agar dapat mengurangkan kandungan pelambam dalam pelepasan asap kenderaan. Kita perlu bagi kesedaran kepada masyarakat dunia. Mungkin cikgu tunggu satu lagi. Okey, cikgu. Kita tutup ya. Terima kasih atas penyertaan anda.
kita nak tengok. Okey. Oh, okey pelajar semua. Okey, sekarang ni sila buka pautan Jamboard yang cikgu telah hantar dalam grup WhatsApp. Okey, berkaitan dengan contoh-contoh haiwan vertebrata. Okey, boleh buka link tersebut. Okay. Contoh haiwan. Okay. Okey, aktiviti ini ialah pelajar perlu memberikan contoh-contoh haiwan vertebrata, iaitu pertama ialah darat. Kedua, ini slide yang kedua. Berikan contoh-contoh vertebrata akuatik. Dan yang ketiga, berikan contoh-contoh burung. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti ni, siapa boleh berikan maksud apa itu vertebrata? Istilah sains vertebrata. Siapa boleh respon? Siapa nak respon? Haiwan yang bertulang belakang. Ya, okey betul. Okey, haiwan yang bertulang belakang. Okey, sekarang cikgu bagi kat kamu masa lebih kurang dalam mungkin 2 atau 3 minit. Okey, senaraikan seberapa banyak haiwan contoh-contoh vertebrata akuatik, darat dan juga burung. Okey, boleh senaraikan dalam masa lebih kurang dalam 3 minit. Okey, kamu boleh guna function teks ataupun stiker Okey, kita mulakan sekarang. Okey, so cikgu ni kenapa dia tak boleh ni ya? Dia tak boleh ni ya. Kejap. Sekejap screen. Okey. Okey. Okey, cikgu harap pelajar yang dapat ikuti pembelajaran online real time dengan cikgu dalam Google Meet ni boleh buka Jamboard. Siapa yang ada masalah nak buka Jamboard boleh bagi tahu kat cikgu. Okey, siapa yang ada masalah nak buka Jamboard, cikgu boleh respon dalam grup WhatsApp ya. Cikgu boleh baca kamu punya jawapan. Yang dapat buka Jamboard, boleh teruskan bagi jawapan pada Jamboard ni. Okey.
Okey, contoh-contoh burung. Okey, masih kosong lagi.
Cikgu. Mic cikgu tertutup. Oh okey, siapa nak respon? Berikan contoh haiwan, contoh vertebrata akuatik. Okey, Adib. Adib boleh respon? Cikgu rasa dah on dah ni. Okey, boleh respon tak? Adib, contoh haiwan vertebrata akuatik boleh nyatakan contoh yang ada tu? Okey, cikgu harap suara cikgu boleh dengar ya. Tadi ter-off sekejap tadi ya. Okey, sebab line cikgu tak berapa stabil tadi. Dia terkeluar masuk tadi. Okey, Adib ada kat situ atau siapa lagi? Syafiqah? Boleh sebutkan contoh? Akuatik, vertebrata akuatik. Ikan paus. Okey. Lagi? Ada 4 ni kan lagi? Penyu. Betul? Ikan jerung, ikan lumba-lumba. Okey. Okey, so sekarang ni kita dah dapat pelajar dapat menyenaraikan contoh-contoh vertebrata akuatik. Okey. Jadi cikgu nak kaitkan dengan contoh tu untuk aktiviti kita pada hari ni. Okey, aktivitinya ialah mengumpul maklumat mengenai perbezaan fungsi rangka dalam bagi pertama adalah vertebrata darat, kedua vertebrata akuatik dan ketiga ialah burung. Jadi bagaimanakah cara pelaksanaan aktiviti ni? Arahannya ialah pertama, ia diadakan aktiviti ini secara berkumpulan. Jadi cikgu telah tetapkan kumpulan-kumpulan untuk jalankan aktiviti ini. Pelajar perlu kumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber seperti boleh gunakan buku teks, video ataupun sumber luar daripada internet. Jadi masukkan maklumat di dalam slide Jamboard mengikut kumpulan masing-masing. Cikgu telah tetapkan kumpulan masing-masing mengikut slide yang telah ditetapkan. Pelajar boleh rujuk dalam WhatsApp. Setiap kumpulan telah ditetapkan slide masing-masing untuk melengkapkan mengumpul maklumat bagi fungsi rangka bagi tiga kategori haiwan vertebrata ni. Masa yang diberikan adalah 20 minit. Bentangkan hasil perbincangan kepada rakan dan guru anda selepas jalankan aktiviti ni. Jadi untuk aktiviti ni, pelajar jalankan aktiviti ni melalui video call. Pelajar boleh jalankan aktiviti ada video call kalau kamu nak bersemuka dengan ahli kumpulan, ataupun kamu boleh berinteraksi dalam grup WhatsApp masing-masing yang telah kamu bina semua ada kan grup WhatsApp masing-masing ikut kumpulan. Jadi dalam masa 20 minit cikgu bagi masa untuk kamu cari maklumat. Boleh mula sekarang, terus klik kepada pautan Jamboard yang cikgu bagikan. Kalau pelajar lihat, setiap Jamboard tu dia ada set. Ada set 1, set 2 dan set 3. Sekejap ni. Cuba boleh buka tak sekarang pautan tersebut?
Okay. Okey, boleh terus mulakan jalankan aktiviti ya. Okey, ini set 1 kumpulan Justin League slide pertama. Okey, dia tak nak, dia lambat sikit ni. Tak nak keluar. Cikgu, Kumpulan Avengers ya, saya. tak boleh tulis pun dekat situ. Nama dia, kamu grup mana ya? Slide nombor berapa? Nombor 2. Kamu set 2. Ya. Okey, sekejap. Cikgu rasa cikgu dah check setting dah. Dia sepatutnya boleh. Okey, sekejap cikgu dah check setting. Takut kadang masalah internet ni. Dia slow sikit. Sekejap Jamboard tadi kan. Okey, sekejap. Jamboard lagi ni. Set 2. Set 2. Okey, sekejap. Sekejap. Okey, cikgu. Okey, sekejap. Cikgu dah share. Okey, sepatutnya boleh sebab okey sekejap dia kena pergi interview kat ni. Okey, edit ya. Kadang dah set, kita dah check dah. Okey. Okey, cikgu harap boleh buka. Okey, set 2.
mencabar juga ya. Tak boleh ni ya. Okey, masih ada masa lagi, boleh teruskan cari maklumat. Hari ni nak pilih kod lah.
Okay, cikgu pun tak tahulah kenapa ni dia slow, very slow. Okay, kita nak tutup ni sebenarnya ni. Dia tak boleh ni ya. Sekejap. Tak nak keluar tadi fungsi satu kan. Fungsi satu. Okay, fungsi satu tadi. Okay. Fungsi dua. Kena buka bookmark ni kena satu kan. Satu. Okey, ada masa lagi 4 minit lagi 4 minit lagi untuk lengkapkan tugasan ni. Fungsi tiga.
Okay, masa tinggal lagi 2 minit. Okay, so kita kena try. Okay, kena masuk. Bookmark. Okay, kita kena start with of name. Okay, masa tinggal lagi 1 minit. Okay, tak risaunya cikgu. Okay, so kenapa dia gelap ya? Okay. Okey, pelajar semua boleh kembali untuk kita teruskan perbincangan ya daripada hasil aktiviti berkumpulan tadi. Okey, boleh kita testing tak? Masih boleh dengar suara cikgu dan paparan skrin yang cikgu ada sekarang? Boleh. Boleh. Okey, okey sebab cikgu risau internet ni kan talian internet ni tak kuat. Okey, so sekarang ni kita akan buat pembentangan dengan cara cikgu akan spin wheel of group name ya. Okey, jadi kumpulan yang dapat giliran dia, okey, dia akan terus bentangkan hasil perbincangan dia. Okey, boleh terus refer kepada slide masing-masing lah ya. Okey, sudah bersedia pelajar semua? Boleh bagi signal, boleh bagi respon dekat cikgu? Dah bersedia? Dah. Dah. Alright, okay. Terima kasih. Okay, kita mulakan sekarang ya. Okay, kumpulan vision. Okay, kumpulan vision. Bersedia kumpulan vision? Kumpulan vision, okay, boleh terus bacakan kamu punya hasil perbincangan kamu. Okay. Boleh siapa-siapa wakil daripada kumpulan vision? Vision set 3. Saya. Okay. Boleh tak terus present sebab kalau skrin cikgu ni dia lambat muncul, boleh terus sebutkan apa dapatan. Vision is group 2, slide 2. Okay. Boleh bacakan? Okay, fungsi rangka dalam bagi vertebrata akuatik. Yang pertama, haiwan vertebrata akuatik mempunyai tulang anggota hadapan yang kecil untuk berenang dan mengimbangi badan dalam air. Hal ini kerana kalau tulang belakang untuk haiwan, contohnya kita ambil ikan paus lah kan. Ikan paus ni tulang belakang dia sangat kecil. Sebab tu dia punya tulang anggota hadapan pun kena kecil juga sebab kalau satu belah hadapan besar, belah belakang kecil nanti kan dia tak seimbang. Nanti kan susah dia nak berenang dalam air. Kemudian
Saiz rangka dalam haiwan vertebrata akuatik ni dia lagi kecil daripada badan dia. Okay, maksudnya rangka dianya kecil Dia bila kecil dan dia kuat atau Kecil dan lemah? lemah. Lemah. Okey. Bagaimana dari segi berat badannya disokong oleh apa? Apa dia punya adaptasi ataupun sistem sokongannya? Berat badan haiwan-haiwan akuatik ni dia disokong oleh daya apungan air yang memberi daya tujah ke atas. Okey, siapa yang bercakap tu? Saya Wakil Wan kumpulan Amanda. siapa? Okey, Wak Amanda. Okey, bagus Wak Amanda. Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan Sama-sama. lagi. Okey, teruskan lagi. Oh, okey. Avenger Squad. Avenger Squad. Okey, slide nombor 2. Slide nombor 2. Okey, set 1. Slide nombor 2. Okey, boleh terus present ni bentangkan wakil kumpulan Avenger Squad. Okey, siapa nak present? Izhazim, Braden atau siapa? Syarmita ada atau Fika? Ada siapa-siapa di sana? Okey, okey. Okey, ada tak siapa-siapa di sana? Ya cikgu. Okey, teruskan cepat. Ni, bentangkan apa dapatannya. Okey, ini pun tentang sekejap ya, Avenger Squad ke tadi? Betul ke Avenger Squad tadi ya kan? Okey, slide nombor 3. Alright, okey cepat-cepat. Kita nak bagi peluang kepada kumpulan lain kan? Okey, apa dapatannya? Okey, Syafiqah tadi ke yang respon tadi? Ya saya cikgu. Okey, boleh baca je. Bacakan dapatan kamu di kumpulan daripada hasil perbincangan tadi. Okey, fungsi rangka dalam vertebrata akuatik mempunyai rangka dalam yang lebih kecil berbanding badannya. Macam yang Wan Amanda Sebut explain tadi. tadi, contohnya ikan paus. Ikan paus dia punya tulang belakang kecil, depan pun kena kecil supaya dapat seimbang. Sebahagian berat badan disokong oleh daya apungan air. Ikan paus ni disokong oleh daya apungan air, so dia boleh berenang and boleh terapung dalam air. Okey, lagi poin yang ketiga tu? Lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis lemah. Dan yang terakhir, saiz haiwan boleh membesar melebihi saiz rangkanya. Macam ikan paus dia lebih besar tapi rangka dia kecil. Kecil. Okey, itu cara adaptasi bagi rangka dalam bagi vertebrata akuatik. Okey, terima kasih. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, dah 2 kali kan untuk akuatik ni. So kita tengok lagi untuk rangka dalam yang vertebrata darat ataupun burung Okey, kita teruskan lagi spinning. Okey. Kumpulan Boys of Science. Okey. Boys of Science slide nombor 1. Slide, okey. Okey, boleh teruskan set nombor 2 set nombor 2. Okey, wakil kumpulan Boys of Science. Okey, wakil siapa yang ada di sana? Adib ada ataupun Haikal, Arif, Fakrul? Okey, mengumpulkan maklumat mengenai fungsi rangka bagi vertebrata darat. Okey, Adib ada kan? Adib? Boleh onkan ni mikrofon?
Saya cikgu. Ya, okey. Bacakan apa hasil dapatan yang kamu dapat daripada perbincangan bersama dengan ahli kumpulan. Baik. Fungsi rangka bagi vertebrata darat mempunyai rangka dalam yang besar dan juga kuat. Menyokong berat badan, memberi bentuk badan, melindungi organ dalaman. Okey, so inilah hasil perbincangan yang Adib dan kumpulan dapat ya. Okey. Okey, betul. Okey. Tapi sebenarnya ada lagi maklumat tambahan lagi ya. Okey, nanti kita akan tengok lagi pembentangan bagi kumpulan yang berikutnya. Okey, terima kasih Adib. Okey, kita teruskan lagi. Okey, Sengku Ishagami. Sengku Ishagami. Okey, slide 2. Slide 2, akuatik. Okey, akuatik kita dah banyak bincang kan? Okey, boleh tak kita teruskan lagi untuk yang burung lagi dengan darat ni ya? Okey, cikgu teruskan lagi ya spinning. Okey, kumpulan Isatoru. Okey, Isatoru bersedia? Ya cikgu. Okey, kamu dapat set 1 kan? Ni ya, sekejap kamu dapat. Okey. Boleh bentangkan ahli wakil kumpulan Isatoru? Kalau nak libatkan ahli yang lain pun boleh juga. Okey. Hasil dapatan yang saya dapat mengenai fungsi rangka ni. Rangka yang kuat dan tegar berfungsi untuk menyokong badan kerana haiwan ini mempunyai rangka yang besar dan sepadan dengan saiz badan. Okey, contohnya gajah, dia memerlukan lingkungan pektoral dan lingkungan pelvis yang kuat untuk menyokong berat badannya. Okey, seterusnya kita ada keadaan tulang belakang haiwan vertebrata yang melengkung membolehkan tulang belakang untuk menahan daya graviti yang bertindak pada haiwan vertebrata itu. Kemudian kita ada melindungi organ dalaman haiwan. So fungsi rangka yang besar tadi yang saya cakap untuk gajah tu. Okay, rangka yang besar tu untuk melindungi organ dalaman haiwan. Lepas tu kita ada memberikan sokongan yang lebih kuat kepada otot-otot yang melekat dengan tulang belakang haiwan darat yang berkaki 4 seperti kuda. Akhir sekali kita ada mengekalkan bentuk badan haiwan. Gitu je. Okey, jadi dalam pencarian maklumat ni, setiap kumpulan perlu menganalisis ya apa dia punya ciri-ciri dia dalam penerangan ayat yang panjang ni. Apakah ciri-ciri bagi fungsi rangka dalam bagi haiwan vertebrata ni ya. Okey, kalau dalam maklumat yang kumpulan Isatoru sediakan ni, okey, maksudnya kita kena kenal pasti apakah dari segi jenis tulangnya. Okey, bagaimana bagi haiwan vertebrata darat ni? Bagaimanakah struktur tulangnya? Okey, dan dari segi saiz rangkanya bagaimana? Okey, jadi kamu perlu kena tahu kata kunci tu bagi setiap ciri-ciri tersebut. Dan apakah jenis tulang khusus yang menyokong bagi setiap haiwan jenis vertebrata ni? Okey, kalau dalam maklumat ni, okey, kalau kita tengok apakah jenis tulang khusus yang menyokong, siapa boleh respon dalam ramai-ramai ni? Bagi haiwan vertebrata darat, apakah jenis tulang khusus yang menyokong berat badannya? Okey, mungkin kumpulan yang yang ambil maklumat tentang vertebrata darat ni, okey, boleh jawab tak soalan cikgu? Jenis tulang khusus tu yang menyokong berat badan bagi vertebrata darat. Okay, ada siapa-siapa? Lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis. Ya, okey. So itulah dia ya. Okey, itu dari segi jenis tulang khusus yang menyokong. Okey, so Cik, terima kasih. Okey, so kita teruskan lagi. Okey, burung lah ya. Okey, untuk vertebrata burung ni belum ada lagi ya. Kita teruskan spinning. Okey, Avenger Squad. Okey, dah 2 kali kan. Okey, kita teruskan lagi. Okey, next group.
Okay, One Punch Man. One Punch Man. Okay, One Punch Man slide 3. Okay, dia ada kaitan dengan burung. Okay, set 3. Okay, One Punch Man bersedia. Okay, One Punch Man. Ada tak wakil hari ni yang join aktiviti? Okay, tak ada ya hari ni ya. Okay, kalau betul ke tak ada ni? Okay, kalau macam tu cikgu akan teruskan lagi ya. Swining, tengok kosong ni. Okay, tak apa. Kita tengok lagi. Okay, Boy of Science dah sudah. Kita try satu lagi. Kita tengok lagi. Kalau spinning tak kena juga, kita terus kepada Star Wars lah. Okay. Star Wars. Okay, Star Wars. Kumpulan Star Wars. Star Wars bentangkan tentang burung kan? Betul. Okay, burung. Okay, wakil kumpulan Star Wars. Okay, Afiq, Hairullah, Batrisha. Nabisha sini. Ada siapa-siapa di sana? Ada cikgu. Ya, okey. Bacalah, baca. Okey, apa dapatannya? Okey, fungsi rangka dalam bagi burung ni. Apa adaptasinya? Saiz tengkorak burung adalah kecil bagi memudahkan burung terbang. Oh, okey. Lagi? Tempat pelekatan otak untuk penerbangan. Okey, ada tempat pelekatan otak untuk penerbangan. Okey, okey lagi? Melindungi organ dalaman seperti paru-paru dan jantung. Dah jantung. Okey. Terima kasih. Okey, dapat 3 je ya? Dapat 3. Okey, kita tengok lagi kalau kumpulan lain ya, ada hasil dapatannya. Okey, so sekarang ni boleh tak kita terus check, cikgu checklist terus ya? Kita tengok set 2. Okey, burung. Okey, akuatik, burung. Okey, tadi All Might. Okey, All Might. All Might pun tak ada ya yang bersama hari ni. Okey, tak apa. So tadi dah 2 set, kita tengok set 3 tadi. Set 3 pun tak ada. Okay, so yang dapat kongsikan maklumat okay, dalam aktiviti hari ni, dalam Google Meet ni adalah kumpulan Star Wars. Okay, kita nak, okay sekarang ni pula, okay daripada hasil dapatan yang pelajar dah dapat ni, okay, cikgu nak tunjukkan, okay kamu perlu buat satu lagi analisis. Okay, pelajar perlu buat analisis. Ini adalah cikgu telah senaraikan ya ciri-ciri ni. Okay, bagi jenis haiwan bertebrata, darat, akuatik dan burung. Okay, pelajar lengkapkan, okay, masukkan, ringkaskan. Maksudnya dari segi saiz rangkanya, ciri yang pertama. Okay, ciri yang kedua, okay, struktur tulang. Okay, ketiga adalah okay, jenis tulang. Okey, sebenarnya kalau jenis tulang ni adalah dia ada dua ya, dua jenis, sama ada jenis yang berongga ataupun padat. Okey, so kena pasti bagi setiap jenis haiwan vertebrata ni dan sistem rangkanya. Okey, sistem rangka ni okey, kamu boleh masukkan poin dekat dalam ni dari segi bagaimana sokongan dia ataupun cara adaptasinya. Okey, yang akhir sekali, okey, yang kelima, ciri yang kelima adalah apakah jenis tulang khusus yang menyokong. Okey, cikgu telah hantar, telah muat naik jadual ni dalam Google Document ya, yang cikgu telah hantar, cikgu telah muat naik dalam Google Classroom. Okey, jadi nanti pelajar boleh lengkapkan
jadual ni dan kamu hantar kepada cikgu. Okey, cikgu dah bagi deadline dia dekat dalam maklumat semua ada dalam Google Classroom. So sila buka dan boleh lengkapkan dan hantar kepada cikgu Okey, jadi ini adalah kita nak cantumkan semua maklumat ini dan pelajar dapat membezakan apakah fungsi rangka dalam haiwan vertebrata bagi vertebrata darat, vertebrata akuatik dan juga burung. Okey, ini tugasan yang perlu pelajar lengkapkan Okey, akhir sekali. Okey, sebentar Okey. Okay, so sini. Okay. Okay. Okey, tulis nyatakan apakah refleksi pembelajaran pelajar pada hari ini. Okey, boleh buka Mentimeter tu. Okey, menggunakan gunakan kod, masukkan kod 2157 3716. Okey. Refleksi maknanya kamu nyatakan apa perasaan, apa pendapat kamu, apa yang kamu rasa tentang pembelajaran pada hari ini. Sebab kita pun dah hampir dah penghujung masa dah. Okey, kalau ada apa-apa soalan pun kamu boleh tanya cikgu secara direct ataupun indirect. Okey, cuba masuk dalam Mentimeter ni. Okey, alhamdulillah Okey, itu yang cikgu harapkan. Pelajar ada rasa lebih berani untuk membentang, rasa seronok. Terima kasih. Pembelajaran yang sangat kreatif. InsyaAllah mohon sokongan anak-anak murid cikgu supaya cikgu boleh terus berkarya kreatif untuk mengajar dalam PDPR ni. Seronok dapat belajar tentang vertebrata dan invertebrata, rangka luar dan rangka dalam. Itu daripada secara rumusan bagi subtopik yang kamu telah belajar ni. Dalam 6.1. 6.1, subtopik sokongan, penggerakan dan pertumbuhan haiwan. Dapat belajar tentang tulang haiwan.
Ya, menarik macam ikan paus ada tulang yang kecil. Okey, sebab kadang-kadang kamu dah mungkin pengetahuan tu dah ada dulu tapi mungkin terlupa kan. Jadi bila dapat kita belajar lagi, okey, jadi kamu boleh ingat semula. Rasa seronok sebab sebelum ni tertanya-tanya juga macam mana haiwan akuatik boleh terapung walaupun berbadan besar dan berat. Dapat membezakan fungsi rangka dalam bagi haiwan dan seronok pakai aplikasi Jamboard. Okey, cikgu tunggu lagi respon pelajar semua. Ada 3 minit lagi sebelum kita bersurai. Okey, bagi tepukan pada diri sendiri kerana bekerjasama bersama dengan rakan-rakan dan dapat menjayakan sesi pembelajaran PDPR bersama dengan cikgu. Okey, ada 2 minit lagi. Okey, untuk pelajar yang masih belum respon, boleh tuliskan refleksi anda. Okey, ada 1 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Okey, boleh respon dalam Mentimeter ni. Sebelum kita bersurai. Okey, kita ada sesi tutorial petang ni. Okey, ingatan ya, tutorial petang ini kita cikgu nak bincangkan tentang eksperimen berkaitan dengan kadar denyutan nadi . Kita nak bincang hipotesis dengan kesimpulan tu. Jadi nanti pukul 3 kita jumpa semula. Okey? Nanti cikgu akan nanti kita akan masuk dalam pautan Google Meet. Okey, terima kasih semua anak murid cikgu. Okey, nanti kita akan jumpa lagi minggu depan. Terima kasih atas kerjasama. Jadi pelajar semua boleh bersurai ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bersama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, rasanya stop recording dah. Stop.